Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min sya'nil ma'i idza humiya an yanjadiba ila al-jihati allati yuhma fiha bil bukhari fa idza injazaba ila hunaka inhasara an wajhil ardi min al-janibi alladhi yuqabilu min asy-syaqqi alladhi tab'adu anhu asy-syams. Dan daripada kelakuan air apabila dihangatkan, air laut itu dihangatkan dengan pancaran cahaya matahari, bahawa air itu pastinya tertarik kepada pihak yang memanaskan padanya dengan uap-uap air laut yang terhasil. Maka apabila tertarik ke sebelah pihak, ke sana di mana-mana sebelah pihak, nescaya surut air laut daripada permukaan bumi, daripada pihak yang menghadapnya, daripada bahagian yang jauh kedudukannya dari matahari. Dengan kata lain, faktor setempat. Sebenarnya tuan-tuan, sehinggalah ke hari ini kaedah membuat jadual air pasang surut hari ini sebenarnya menggunakan alat moden yang namanya timer. Maka alat itu diletakkan nanti di mana-mana jeti yang sekiranya air surut, jeti itu masih lagi ada air. Alat tu namanya timer. Dia ada timer. Jadi dia ada skala. Direndam alat tu secukup rasa seenak selera. Alat tu boleh direndam sehingga sebulan. Rendam alat tu. Namanya timer. Jadi pastikan bahawa timer tu takkan terdedah dengan apa tu. Dia mesti kalau air tu surut pun alat tu tenggelam di air laut, apatah lagi air pasang. Sekiranya timer tu diletak, tiba-tiba air surut jauh, alat timer tu dah tak tenggelam, batal. Jadi itu adalah kaedah moden yang diguna pakai. Akibatnya tak ada lagi orang yang nak menyukat air pasang surut. Semuanya malas, semuanya letak timer je. Sedar-sedar timer tu, ya, ketika air surut jauh, maknanya tak terapung, air tak ada, tak boleh. Maka kena letak lagi. Nak letak tengah-tengah, takut-takut ombak kuat. Jadi kenalah cari mana-mana bahagian jeti ujung, ditenggelamkan alat timer tu. Dibiarkan selama seminggu, nanti bacaannya diambil. Barulah dibuat jadual. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya untuk keperluan kita lah, kita sendirilah duduk kat Tanjung tu bawa sejadah. Jadi kita suka sampailah air tu pasang besar pukul berapa, tengok jam, hari apa, berdasarkan fasa bulan pula. Jadi dan nanti esok tunggu lagi. Biasanya air pasang akan berganjak 48 minit lambat. Katakan hari ini air pasang pukul 10 pagi, esok 10.48 pagi. Dia makin lambat, dia makin lambat, dia makin lambat. Dia lambat 48 minit. Kenapa? Kerana setiap hari bulan
dia akan berganjak 12 darjah. Maka 1 darjah 4 minit. 12 darjah, 12 darab 4, 48 minit. Mudah aja. Maka nak buat jadual air pasang surut ni cukup mudah. Yang penting kita kena ada 1 hari di situ. Pagi sampailah ke esok di situ. Dapat kiraan untuk 1 hari, kita boleh kias, maki sunnah lain. Kias. Dah ambil 2, ambil ketinggian air dan catatkan masanya. Dan kita akan pastikan bahawa setiap hari air laut akan pasang lambat 48 minit, 55 minit. Begitulah. Begitu juga, ikutlah air surut pun begitu. Setiap hari air surut akan lambat 48 minit. Lambat dan lambat dan lambat. Maka akhirnya pasang siang, lambat, bawa ke malam. Pasang malam, lambat, bawa ke siang. Oleh itu, pengarang kitab ini Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini menyuruh kita mula menyukat air pasang sebaik sahaja matahari terbit. Apabila matahari terbit sahaja, kita mula mengambil bacaan. Tak kiralah pada waktu tu air tengah surut ke, surut habis ke, surut tak habis ke, baru nak surut ke, ataupun baru nak pasang ke, ataupun kemuncak pasang ke. Yang penting bermula, catatan dibuat dengan mengambil kira waktu terbit matahari. Apabila terbit saja matahari di tempat tu, kita mengukur ketinggian air laut, sama ada di sedang pasang, tengah pasang, habis pasang, sedang surut, dah habis surut, baru nak surut. Tak, itu tak penting. Yang pentingnya disuruh kita menilai air pasang surut ni daripada terbit matahari sehinggalah waktu duha. Kita akan lihat. Ya, kalau terbit matahari katakan pukul 7, kita akan nilai gerakan air itu sampailah dia waktu duha, maknanya daripada pukul 7 matahari terbit, kita cuba menilai 1 jam kemudian, 1 jam lagi, sehingga jam 10 pagi, waktu abduha, kadar kepanasan matahari meningkat. Macam mana air itu semakin naik atau semakin susut. Data itu diambil sampailah cukup 6 jam, iaitu matahari berada di tengah langit. Kita akan lihat di situ. Kerana saya nyatakan kepada tuan-tuan, jadual air pasang di pelabuhan Pulau Pinang tak boleh dipakai dengan jadual air pasang di pelabuhan Kelang. Tak boleh digunakan pakai di pelabuhan Tanjung Pelepas Johor. Tak boleh. Kerana sudah wujud apa yang disebut maknanya garis sempadan, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun, garis sempadan pemisah antara laut. Selat Melaka pun kita dah nampak. Sebab itu air pasang di pelabuhan Pulau Pinang tak sama dengan air pasang di pelabuhan Kelang. Tak sama di selatan lagi, air pasang di pelabuhan Tanjung Pelepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya kena juga mengambil kira faktor setempat. Pun begitu, untuk kita memahami nilai-nilai
yang Allah Ta'ala letakkan, habuan-habuan yang Allah sediakan di laut Pulau Pinang, yang waktu air pasangnya berlawanan dengan air pasang di Pelabuhan Kelang, ini menunjukkan bahawa nilainya berbeza, nilai habuannya berbeza. Tak semestinya ikan tu ada di Pulau Pinang, ikan tu ada dekat Pulau Angsa di Kelang. Tak semestinya. Tak semestinya ikan tu ada di Pelabuhan Johor. Tak semestinya ada. Kalau ikan tu ada di semua, itu ikan berkaloni. Dia ada gerakan di sini, dia ada kelompok di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lain padang, lain belalang, lain laut, lain habuan, lain ikan ni. Jadi tuan-tuan mungkin bertanya, aku bukan minat dengan ikan, minat makan ikan je, kenapa nak dengar cerita? Oh, kena faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana ialah bagi mereka yang duduk berdekatan dengan pantai, orang Kedah, orang Kuala Salah, dia itu nelayan pun dia juga pesawah pun dia. Kalau kita pergi Kuala Salah, Kedah, dia pun nelayan, dia pun pesawah. Kalau kita pergi Sungai Besar, dia pun pesawah, dia pun nelayan. Sabak berenang, dia itu juga nelayan, dia itu pesawah. Kita ni makan gaji dengan kerajaan, senang aja, ada kenaikan ada, tak ada gantung aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi dia orang yang kerja sendiri, dia kena faham banyak perkara. Jadi kenapa pengarang kitab ini suruh kita menilai air pasang maupun air surut berdasarkan waktu terbit matahari, sehinggalah 6 jam matahari berada di tengah langit, kemudian matahari pun tenggelam. Kita terus membuat pemerhatian, tabsiratan wa zikra li kulli abdin mudib. Perlu ada di situ dua, tabsiratan, membuat pemerhatian, dan perlu di situ adanya zikra, peringatan. Kita kena catat setiap perubahan yang dapat dinilai. Dan daripada kelakuan air apabila dihangatkan, bahawa air tertarik kepada pihak yang memanaskan. Mesti begitu. Kita akan nampak nanti kalau bulan matahari itu terbit, air laut tu yang sampai satu tahap, air laut tu dia dapat cahaya yang secukupnya dan dia pun menyerap habanya. Nanti kita akan dapat lihat perubahan pada air laut bagi menjelaskan firman Allah, wan nahari iza jalla wan nahari iza tajalla. Kalau tuan-tuan biasa dengan nelayan akan beritahu air laut ni panas ke sejuk. Kalau air laut ni panas, ikan ni tak ada, tapi ikan lain pula ada. Kalau air laut sejuk, ikan ni ada, ikan yang diharapkan pula tak ada. Jadi kita selalu tengok nelayan sebut air laut panas, aku tak pergi. Air laut sejuk. Apapun, kalau tuan-tuan tak faham air laut panas dan air laut sejuk ke, tak kisah. Yang penting umpan apa yang diguna. Orang yang ada akal pun boleh diumpan 26 juta. Ikan yang senang kita umpan ni. Jadi sebab itu, kalau orang nak pergi mancing, aku akan tanya, kau guna umpan apa? Kena tengok, kalau dia mancing di pantai timur, tak sama umpannya dengan dia pancing di pantai barat, lain. Kena faham. Jadi umpan kerana ikan, dia bukan boleh mikir orang umpan apa. Yelah, itulah yang SM Salim nyanyi, disalur umpan. Wah, tak ada apa pun. Wahai ya Allah, benda yang tajam, matikan ikan, disalur umpan sampai nanti. Itu tak memang sebenarnya tugas manusia.
menyalin umpan adalah maka apabila tertarik ke satu bahagian, nescaya akan surut di suatu bahagian yang lain. Sekiranya matahari itu naik, wan nahari iza jallaha wan nahari iza tajalla, kita dapati bahawa air di situ semakin naik, maka air semakin pasang dan akan menuju ke kemuncak pasang. Kita kena pastikan pula di mana, kalau dah dipasang kat sini, di mana surutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dekat sini matahari naik, airnya makin surut, maka di mana pula yang pasangnya? Kenalah faham maknanya batasan-batasan. Maka bagi nelayan-nelayan pukat tunda, begitu juga nelayan-nelayan pukat cerut, dia kena mahir bab itu, dan sememangnya dia mahir. Kalau dekat sini, dekat pulau tinggi sekarang ni airnya surut, dekat pulau Au airnya pasang, maka dia operasi dia tu dekat mana? Dia akan beroperasi antara pulau tinggi dengan pulau Au. Jadi kalau dia beroperasi dekat pulau tinggi dengan pulau Au, dia lepaskan dia punya jaring secukup rasa dia seenak selera, dapatlah ikan. Dia kena tahu sekarang dia buat bot nelayan yang harganya 1.2 juta. 6 juta ni sekarang. Bukan simpan dalam perabot 2 juta. Bayangkan pukat cerut tu pun kawan saya beli hutang bank SME 800,000. Masih itu beli namanya masih 800,000. Aku jadi penasihat dia. Dulu aku memang rumah aku dihantar je. Tiba-tiba dia kena pindah kat Melaka, gara-gara laut punya pasal. Dah tak ada siapa nak hantar ke rumah aku. Dulu nasihat dia, Mas Lee, sekarang waktunya beli, kau pergi beritahu dia punya tekong semua matian. Siapa yang berani merendah laut? Matian je. Rata-rata nelayan dekat Semenanjung Malaysia ni ramainya matian. Tak nak cerita lah, tapi dah tercipta. Itu yang dirahmati Allah. Yalah, dia berani rendah laut. Pada dasarnya ikan ada, tapi tak sesubur dulu. Dulu subur laut, sekarang kadar kesuburan laut tu merosot. Ikan ada, pergilah tengok ikan banyak dekat Maidin ada. Tapi tak seperti dulu, tak semewah dulu. Wasyaqul ladzi qarabat minhu asy-syamsu wa huwa al-junub wasyaqul ladzi ba'udat anhu huwa asy-shimal fasara janibul junubi bahran wa janibul shimali yabisan. Dan bahagian yang dekat dari matahari adalah selatan. Ini sebenarnya berdasarkan faktor setempat. Kita sendiri yang kena pergi tempat tu, kita sendiri yang kena menilai tempat tu. Sebab itu jadual air pasang surut berbeza-beza mengikut setempat. Dan bahagian yang dekat dari matahari adalah selatan, dan bahagian yang jauh daripada matahari contohnya adalah utara. Maka jadilah pihak selatan itu laut limpahan air pasang, dan pihak utara pula kering, iaitu subur. Yang tuan-tuan boleh tengok gambar rajah ni mudah. Ketika awal bulan, namanya ijtima matahari, bulan tak nampak waktu ini, kerana bulan di tengah-tengah. Boleh berlaku gerhana matahari kerana bulan menghalangi matahari. Baik, kita di sini, maka berlakulah muddun, berlakulah apa yang disebut air pasang. Matahari, bulan, bumi berlaku pada awal bulan.
Maka tak kiralah awal bulan Muharram, awal bulan Rabiul Awal, awal bulan Rabiul Akhir, awal bulan untuk tahun hijrah. Awal bulan untuk tahun hijrah, sememangnya matahari memberi kesan tarikan kepada air laut. Apatah lagi bulan pun dekat memberi kesan yang bertambah-tambah. Oleh itu pasangnya lebih besar daripada pasang hari-hari biasa. Memang setiap hari air pasang 2 kali, malam dan siang. Setiap hari air surut 2 kali pasang, dan 2 kali pasang, 2 kali surut. Setiap hari pasang dan surut. Akan tetapi untuk awal bulan kadar pasangnya melimpah, namanya pasang besar, dan kadar surutnya jauh surutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan sekali lagi pada tengah bulan, ini tengah bulan. Jadi bulan dekat sini bulan penuh purnama, di tengah bulan. Jadi ditarik, ya Allah, ditariknya air, berlakulah air pasang yang melimpah, namanya pasang besar. Maka setiap hari air pasang, setiap hari air surut. Akan tetapi untuk awal bulan pasang besar, tengah bulan pasang besar. Kerana kesan tarikan, pengaruh matahari, begitu juga pengaruh bulan. Baik tuan-tuan, tuan-tuan melangkah. Yang lain tu maknanya sama je perbicaraannya. Baik, melangkah ke depan sikit. Faslun fi ahwali ajibatin ta'udu lil bihar. Inna lil bihari ahwalan ajibatan min irtifa'i miyahya wa hijadiha fi awqatin mukhtalifatin minal fusulil arba'ati wa awail syuhuri wa awakhiriha wa sa'atil lail wan nahar. Ini suatu fasa